Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kembali bersama saya Muhammad Rais bin Azhar untuk program kali ini kita akan membuat pastry lapis. Okay, seperti yang diketahui, pastry lapis berasal daripada negara Perancis yang mana dia mempunyai lapisan yang sangat nipis, berkelopak, ringan dan juga rangup serta rapuh lah. So saya akan tunjukkan daripada demonstrasi untuk dough sehingga teknik lipatan. So jom kita saksikan. Okay, bagi pembuatan dough pastry lapis, kita memerlukan lebih kurang 300 gram tepung epi ataupun all purpose. Kita memerlukan 300 tepung roti, 1 TSP cream of tartar. Sekiranya tak ada cream of tartar, kita boleh gantikan dengan jus lemon. Okay, jus lemon kita akan letak ke dalam air lah. Kita memerlukan unsalted butter lebih kurang 50 gram dan air 320 gram. Seeloknya air sejuk, dan saya letakkan sedikit garam lebih kurang 1 TSP ke dalam air ini untuk memberi rasa lemak terhadap dough. Selain itu, kita memerlukan pastry margarine sebagai lapisan dia. Sekiranya tak ada pastry margarine, boleh gunakan unsalted butter sebagai lapisan. Okey, itu sahaja bahan-bahan dia. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara mengadun dough. Cara untuk kita membuat dough, yang pertama sekali kita perlu potong secara cube kita punya butter. Dan air pastikan dia sejuk. Ini untuk kita bagi kita punya pastry lebih rapuh dan juga rangup. Dan kita membuat teknik gaul ramas lah. Pastikan mentega bersama tepung gaul ramas sehingga menjadi lebih kurang macam serbuk roti. Kalau boleh gunakan ujung-ujung jari. Kita tak nak pastry margarine, kita punya butter ni terlalu mencair dengan kita punya apa tangan. Okey, bila kita dah tengok dah menjadi serbuk roti lebih kurang, kita masukkan air sedikit demi sedikit. Air ni adalah secara kawalan. Jangan masuk sekaligus. Kita takut khawatir kita punya dough mungkin terlembih. Okay, anda boleh letakkan lebih kurang 1 TSP lemon juice bagi menggantikan cream of tartar. Apa tujuan dia? Dia adalah untuk memberi kekuatan kepada gluten. Sekiranya anda tidak mahu menggunakan tangan untuk menguli, selepas anda membuat teknik gaul ramas tadi sehingga menjadi serbuk roti, anda boleh transfer dough ni ke dalam mixer lah untuk kita adun sehingga dia menjadi dough. Adun dough ataupun uli sehingga dia sebati. Tak perlu terlalu lama. Dah siap adun dough, kita akan canai sedikit ikut bentuk lebih kurang 4 segi 4 segi ataupun rectangular. Canai dough ikut bentuk 4 segi sama. Kalau kita tengok permukaan dia masih nampak macam mengerutu, jangan risau, jangan cuba uli lagi, sebab kita akan buat proses lipatan lebih kurang 4 kali dan dough nanti akan menjadi lebih licin. Balut dough dan simpan dalam chiller. Lebih kurang 30
hingga 40 minit. Okey. Bagi pastry margarin, kita balutkan juga dengan plastik wrap membentuk segi 4 sama. Anggaran lebih kurang macam saiz yang kita buat dough tadi lah. Dough ini adalah pastry margarin. Kedua-duanya perlu disimpan di dalam chiller lebih kurang 30 minit sebelum kita buat teknik folding. Mengapa perlu direhatkan? Ini kerana selepas kita membuat adunan ataupun mengundi adunan tepung tadi, kita ingin merehatkan gluten, supaya apabila kita canai lebih mudah untuk dibentuk dan dia punya tekstur akan lebih halus. Seterusnya kita buat proses lipatan juga lebih kecil. Okey, itu saja untuk penyediaan bagi dough, pastry lapis dan juga fat layer ataupun dia punya lapisan menggunakan pastry margarin. Okey, ini dough yang telah kita rehat. So keadaan dia memang akan lembut sedikit. Okay, kita buka. Okay, plastik ni jangan buang sebab kita akan guna semula nanti. Kita taburkan sedikit tepung di atas permukaan tabel anda. Okay, bentang ataupun canai. Okay, dan yang ni adalah pastry margarin. Make sure anda punya pastry margarin ni boleh pliable ataupun boleh dilentur lah. Sekiranya keras, pastry margarin akan pecah di bahagian hujung. So untuk sebolehnya kita memang perlukan pastry margarin ataupun butter yang lembut semasa proses mencanai. Sekiranya pastry margarin ataupun butter anda terlalu keras berbanding dough, pastry margarin ni bila kita canai dia akan terangkat ke atas dan menyebabkan dia bersatu dengan dough dan boleh menyebabkan juga dough pastry lapis ni macam pecah lah, macam bercapuk-capuk nanti. Okey, saya akan buat teknik lipatan yang pertama. Yang ini adalah proses peletakan pastry margarin. Okey, saya akan buat teknik French method lah, di mana teknik lipatan buku saya akan canai lebih kurang 2 kali ganda saiz pastry margarin saya tadi. So maksudnya saya akan buat lebih panjang untuk buat teknik lipatan buku tadi lah. Okay, apabila dough telah direhatkan dengan cukup, proses mencanai akan jadi lebih mudah. Sekiranya tidak cukup masuk rehat, dough anda akan mengecut. Dough anda akan mengecut, bila canai mengecut. So maksudnya ia memerlukan masa rehat yang lebih lama sedikit. Okay, untuk French method ataupun lipatan buku ni ataupun double fold orang panggil, satu teknik lipatan ni dapat menghasilkan 4 lapisan lah. Kena darab dengan 4. So saya akan letak. Saya akan letak. Okay, saya akan cubalah. Okay, sampai tak? Okay, sekiranya tidak sampai, anda perlu mencanai lebih panjang lagi lah. Okay, sentiasa terbalik-terbalikkan dough, jangan canai pada satu tempat ataupun satu permukaan sahaja. Okay, saya akan letak semula untuk pastry margarin di bahagian tengah-tengah. Okay, untuk kita pastikan ketebalan dough dengan pastry lapis adalah lebih kurang sekata. Ini kerana untuk menghasilkan lapisan yang sekata ataupun lapisan yang sama tebal, sama nipis dia. Okay, so make sure bahagian tepi-tepi ni kita akan tekan dia. Tekan sedikit sahaja tepung, jangan terlalu banyak. Roll sedikit, lebarkan sedikit. Okay. So
So nampak line di tengah ni, sebab tu dia kata lipatan buku ataupun double fold. So kita akan lipat di bahagian tengah-tengah je lah. So ini menandakan kita dah lipat kali pertama. Okay, proses ni perlu diulang lebih kurang 3 hingga 4 kali. Saya akan buat teknik yang French method sebanyak 2 kali dan English method 2 kali. Okay. Okay, dough yang ini perlu direhatkan kembali lebih kurang 20 hingga 30 minit. Okay, sebaiknya setiap kali kita buat lipatan, kita akan rehatkan 20 hingga 30 minit lah. Selepas 30 minit simpan dalam chiller, kita akan buat proses mencanai. Tapi pastikan terlebih dahulu kita dapat rasa antara pastry margarine dan juga dough. Sekiranya pastry margarine itu keras, biarkan dahulu sebelum kita buat proses mencanai. Okay, jangan canai sewaktu pastry margarine keras lah. Okay, kita akan buat lipatan yang kedua. Okay, sedikit tepung. Okay, buat teknik lipatan yang sama juga, saya akan buat French method. Okay, tadi kalau kita tengok kita dah lipat sebelah sini betul. Okay, kita dah dapat 2 layer, tapi kita kena pusingkan dia dan lipat arah yang berlainan. Jangan lipat sama arah, kena lipat arah yang berlainan. Okay, bahagikan semula dan kita akan buat. Okay. Dough ni rehatkan selama 30 minit lah seperti biasa. Balut dengan plastik wrap. Sebab tu plastik wrap tadi kita jangan buang. Plastik wrap untuk dough dan juga plastik wrap untuk pastry margarine. Okay, jangan simpan dough tanpa kita membalut. Sebab apa? Bila dalam chiller pastry margarine ataupun dough nanti dia akan kering lah. Dia kena suhu lembab. Okey. So biarkan 30 minit sebelum kita meneruskan lipatan ketiga dan juga keempat. Proses dia adalah berulang lah. Cuma proses yang lipatan ketiga saya akan tunjukkan cara yang berbeza. Saya menggunakan teknik lipatan single fold ataupun dipanggil English method. Selepas 30 minit direhatkan, okay, kita dah boleh start canai. Make sure dia agak lembut sebelum kita buat proses mencanai. Okay, ini adalah lipatan yang ketiga. Tadi lipatan pertama kita dah membuat French technique. Seperti yang saya bagi tahu, setiap kali kita buat French technique kita kena darab dengan 4. Maksudnya dia akan menghasilkan 4 lapisan. So, kita dah buat 2 kali tadi. So bila lipatan pertama French method, kita dah ada 4 lapisan. So lipatan yang kedua juga kita menggunakan French technique juga. So 4 layer kita dah ada, kita kena darab dengan 4, kita dapat hasilkan lebih kurang 16 layer lah. Lipatan kedua sahaja kita dah ada 16 layer. So kita akan teruskan untuk lipatan yang ketiga. So saya akan buat teknik untuk lipatan ketiga adalah English method. Okay, canai seperti biasa sehingga dia nipis sedikit dan juga memanjang lah. Sentiasa terbalik-terbalikan dough anda ini. Okey, teruskan mencanai
dan saya akan buat lipatan yang ketiga lah. Okay, sama juga cari punca di mana yang lipatan terakhir tadi kita buat. So adalah sebelah sini. So kita terbalikkan. So kita tengok lah. So yang ni, so kita akan buat secara berlainan pula. Okay, yang ni kita akan buat English method. So English method, setiap kali kita buat English method, button dia adalah sebanyak 3 lah, layer yang dapat dihasilkan. Okay, kalau katakan book full tadi, dia lipat di tengah-tengah. Tapi English method, dia cuma 3 bahagian sahaja. Okay. Make sure di bahagian hujung-hujung ni kita akan baik dia. Okay, kalau dua cukup rehat, senang sahaja kita akan buat proses mencanai. Okay, hati-hatilah. Okay, untuk yang proses lipatan keempat, so proses lipatan keempat sama juga saya akan buat English method. Maksudnya yang ni lah. First tadi kita buat English, first kita buat French method. Yang kedua kita buat French method. So kita dah ada 16 layer. So untuk yang ketiga kita buat English method. English method kena darab dengan 3. So maksudnya sekarang ni kita dah ada 48 lapisan. Okay, secara pengiraan matematik lah, kita dah ada 48 layer. Okay, dan last kali kita akan buat English method juga. Okay, kita akan darab dengan 3 lah. 48 kali 3 dapat menghasilkan 144 lapisan. Okey, sebaiknya rehatkan dulu lebih kurang 20 minit juga lagi sebelum kita meneruskan teknik lipatan yang keempat, iaitu English method lah. Okey, yang terakhir, so kita akan teruskan yang terakhir, sama juga teknik lipatan dia adalah secara English method. So yang ni adalah lipatan terakhir dan kita akan rehatkan 30 minit ataupun 20 ke 30 minit lah. Okey. So dah done lah. Dan so nanti kita akan potong dan tengok lapisan dia. So balut semula dan simpan dalam chiller. Okey, yang ni yang terakhir sekali sebab kita nak buat proses untuk rolling sampai nipis. Make sure dia dah lembut dan kita akan roll sehingga dia nipis lah. Lebih kurang ketebalan 4mm hingga 5mm. Okay. Naik sehingga dia nipis. Okay. So lebih kurang macam ni lah ketebalan dia, anggaran. Okay, dan kita akan trim di bahagian ujung dan ujung dia. Okay, bahagian hujung ni kita akan potong dia. Sebab apa kita kena potong? Okay, bahagian ni biasanya kadang-kadang lemak dia tidak sekata lah. Tapi kita akan tengok layer by layer. Kalau kita tengok boleh nampak lah layer dia. Halus dan nipis. Ini dari bahagian hujung lah. Kita akan buang sedikit reja-reja dia, kiri, kanan, atas dan juga bawah sebelum kita buat proses membentuk. Okey, yang ni kita akan potong lebih kurang 10 kali 10. Saiz dia ukur dengan pembaris. Kalau ada cruson cutter ataupun cutter tu lagi okey lah. Bukan cruson cutter, maksudnya cutter, roll cutter. Make sure pisau tajam hujung dia dan halus. Ini kita nak bagi senang kita potong.
tengok layer dia sekali lagi yang agak cantik. Okey, waktu ni kita dah boleh panaskan suhu oven lebih kurang 210 hingga 220 darjah Celsius. Okey, dan kita akan teruskan dengan proses membentuk. Okey, saya akan biasanya saya takkan ukur 10 kali 10 terus. Saya akan ukurkan dia punya lebar sahaja dahulu dan saya akan lipat kepada dua bahagian. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita letak di atas meja ni, mungkin faktor suhu ataupun faktor dough yang agak lembut, dia akan menyebabkan saiz dia berlari lah bila kita angkat. Okey, kita masukkan air, garpu dan juga inti lah untuk kita buat proses masukkan filling. Dapat bentuk lebih kurang 10 kali 10. Kita perlukan air, yang kata garpu untuk kita buat bentuk dan juga inti lah. Inti apa-apa jenis inti pun boleh. Untuk hari ini saya akan buat inti sardin, puff inti sardin. Okay, letak di bahagian tengah-tengah. Di bahagian hujung ni ambil sedikit air dan oleskan. Boleh gunakan brush, pastry brush pun jari sahajalah. Ada yang gunakan telur pun tak ada masalah, pun boleh lah. Tutup di bahagian hujung dan tekankan dengan ini supaya dia melekat. Macam ni. Pastikan inti dia agak kering, jangan terlalu berminyak. Sekiranya berminyak, kita toastkan minyak dia. Seterusnya kita akan tekan menggunakan garpu. Okey. Dan last kali kita akan corakkan dia menggunakan pisau. Sebab tu memerlukan pisau yang tajam lah sebelum kita corakkan dia. Dia senang tembus. Okay. Letak dalam dulang pembakar dan buat sehingga semua dough selesai. Seterusnya, kita akan membuat teknik sapuan egg wash, iaitu campuran telur, sebiji telur, lebih kurang 1 ataupun 2 TBSP susu dan sedikit garam. Tujuan untuk kita buat egg wash ni adalah untuk memberi warna yang lebih menarik terhadap puff pastry kita. Sebelum kita membakar, saya lebih suka menggunakan spray yang berisi air kosong sahaja. Ini adalah bertujuan untuk memberikan efek steaming terhadap produk kita dan seterusnya menghasilkan lapisan yang lebih menarik dan naik dengan lebih sekata. Di reja, jangan buang So kita potong kecil-kecil dan kita sapukan egg wash. Seterusnya kita akan letakkan sedikit gula perang ataupun gula caster biasa bersama sedikit cinnamon. Cinnamon iaitu serbuk kulit kayu manis lah. Okey, waktu bakar suhu 200, bakar lebih kurang 20 hingga 25 minit bergantung kepada keadaan. Kalau anda nak garing, boleh tambah sedikit masa lagi lah. Tapi time frame dia antara 25 minit lah. Okey, dah siap. Kita akan bakar.
puff pastry sardin kita tadi, dan juga bersama reja dengan gula ni. Okay, masukkan ke dalam oven, suhu lebih kurang 210 hingga 200. Okay, ni sebab saya dah buka oven, so suhu dia agak turun dengan cepat lah. Masa lebih kurang 25 minit saya setkan dahulu. Okay, jangan buka oven dalam tempoh masa 15 minit pertama. Sebaiknya 20 minit pertama pun jangan buka lah, sebab kita nak bagikan tekanan yang cantik terhadap puff pastry kita. Waktu membakar masih berbaki 2 minit lagi. Yang kita setkan tadi adalah lebih kurang 25 minit. So kita cuba tengok hasil dia bagaimana. So color dia, okay, kita tengok sisi dia. Alhamdulillah, puff pastry kita naik dengan cantik lah. Tapi pembakaran ni saya lebih suka tambah sedikit masa lagi agar dia lebih brown. Sikit saja lagi, lebih kurang lagi 3 minit. Okay, selesai kita berbakar, so warna pun dah nampak cantik. So kita cuba tengok lapisan dia. So dia puff dengan baik lah. So kalau kita teknik kita betul, teknik lipatan kita betul, insyaAllah lapisan-lapisan yang dihasilkan adalah sangat nipis. Kalau kita tengok tekstur dia rapuh, rapuh. Okay, sejurus kita keluarkan daripada oven, kita akan glazekan dengan unsalted butter. Yang ini adalah reja dia yang telah kita keluarkan. Okay, warna gelap ni adalah daripada kita glaze tadi. Kalau terlalu banyak telur dan waktu pembakaran kita lah. Yang ni saya buat lebih kurang 30 minit untuk bagi dia rasa yang agak rangup. Okay, reja-reja ni biasanya kalau kita dah potong, kita tak boleh gunakan lagi. So apa kalau katakan kita satukan layer antara pastry margarine dan juga dough tadi, dia akan bersatu. Sebab tu reja ni saya potong kecil-kecil dan kita buat kudapan lah. Ini dah hasil produk yang saya buat tadi. So kita tengok layer dia, okay, dan rupa bentuk dia, nampak kemas dan agak cantik. So bila teknik lipatan betul, insyaAllah hasil yang final, okay, kita akan dapat lihat lah selepas proses pembakaran. So kita tengok tekstur dia bagaimana. Kita dah nampak lihat daripada rupa dia, dia dah berlapis, berkelopak, dan dia agak ringan melainkan inti kita agak berat lah. Kalau kita pegang dia agak ringan. So kita boleh dengar ada bunyi dia. Tekstur dia sangat rapuh, lapis dan garing. Okay, yang inilah yang perlu kita dapatkan selepas kita mempelajari teknik membuat pastry lapis. Inilah ending produk yang kita hendak. Kalau kita tengok kan, pastry lapis ni dia tak ada ejen penaik seperti telur, baking powder, tetapi bagaimana dia boleh membentuk lapisan ni, ini adalah disebabkan teknik lapisan yang kita buat itulah teknik lipatan yang kita buat, sama ada menggunakan French method ataupun English method. Okay, itu saja daripada saya. Semoga dengan ilmu yang saya kongsikan ni, anda semua dapat buat dan tunjukkan hasil masing-masing pada komen di link saya ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.